tak nak endahkan. Tapi benda tu makin lama makin dekat. Hai, Assalamualaikum. Nama aku Ray. Hari ni aku nak cerita ke korang satu kisah seram yang jadi dekat kawan aku sendiri. Sebelum tu, jangan lupa like dengan subscribe video ni. Okey, cerita ni melibatkan satu entiti ataupun makhluk halus yang paling digeruni orang Melayu. Entiti yang aku maksudkan adalah pocong. Okey, cerita dia bermula macam ni. Let's say nama kawan aku Adam, dan dia ada seorang kekasih yang bernama Ika. Pada satu malam tu, diorang keluar makan. Ika ni dia special sebab dia ada sixth sense ataupun mata batin. Kiranya Ika boleh nampak apa yang mata zahir kita tak boleh nampak. Okey, pada malam tu berjalan normal je macam biasa. Diorang keluar makan sampai kedai makan apa semua. Dan lepas makan, diorang decide untuk lepak dekat satu taman dekat bandar tu. Dekat taman tu ada satu tugu tau, ataupun patung. Keadaan taman tu taklah sunyi sangat. Ramai je orang yang memancing, lepak dengan keluarga, dengan wife diorang, dan anak-anak yang tengah main dekat taman. Tapi Adam perasan yang bila dia bersembang dengan Ika ni, bila dia orang berbual, tumpuan Ika ni macam beralih ke tugu. Kejap-kejap Ika ni akan pandang dekat tugu tu. Time ni Adam tak syak apa-apa dan dia tak fikir apa-apa pun. So dia tanya je Ika, kenapa? Okey tak? Ika pun jawab lah, okey je, tak ada apa-apa. So Adam ingat dia mungkin Ika nampak sesuatu ke apa, macam mungkin ada orang lepak dekat tugu tu ke, yang dia tengah tengok macam tu lah. And then tiba-tiba Ika ni cakap dekat Adam, jomlah kita pergi round naik kereta mana-mana, tak best lah lepak kat sini. Time ni pun Adam dia tak fikir apa tau. So dia orang pergi ke kereta and dia orang round. Tengah-tengah dia orang pusing, tiba-tiba Ika ajak pusing istana. Dekat bandar ni amat popular yang kawasan istana tu sangat keras, dan bila waktu malam hampir tak ada kereta langsung yang akan lalu situ sebab dia orang akan mengelak jalan tu. Sebab dikatakan jalan tu adalah tempat orang dulu-dulu buang jin dan saka. Sekali lagi Ika perangai dia pelik sebab dalam kereta Ika ni asyik pandang cermin sisi. Kadang-kadang dia pandang cermin belakang, cermin sisi. Tapi Adam buat relax je lah sebab dia pun fokus dengan tengah driving kan. So dia fokus itu je. Tapi Adam ni fikir pelik juga sebab Ika ni mata dia asyik melilau. Macam dia nampak something tau. And then dalam pukul 10 macam tu, diorang decide untuk balik. And Adam pun hantarlah Ika ke rumah sewa dia. Sampai rumah sewa Ika pun turun kereta and dia terus berjalan ke arah rumah sewa dia. Bila dia sampai dekat rumah sewa tu, kali lagi mata dia melilau. Kali ni Ika pandang bumbung kereta Adam. Tiba-tiba Ika ni dia cakap dekat Adam, nanti dah sampai rumah call dia. Adam pun pelik lah sebab Ika ni bukan jenis yang suka on call atau apa-apa pun. Dia lebih prefer message daripada call. So time ni Adam dah rasa lain tau. Sebab Ika macam dari tadi dia pandang tempat lain, mata dia melilau, dan tiba-tiba bila sampai rumah dia suruh call. Adam pun dia tak cakap banyak and dia cakap okay, and dia terus gerak balik rumah dia lah. Dalam perjalanan Adam pulang ke rumah dia diganggu. Tapi time ni Adam tak perasan tau dia diganggu ataupun dia tak sedar. Masa dia tengah drive kat jalan yang sunyi, yang gelap, yang tak ada kereta sangat, tiba-tiba Adam terbau daun pandan. Waktu tu dah 10 lebih. So Adam assume mungkin ada kenduri ke apa ke kat jalan tu lah. Dan tiba-tiba bulu roma Adam ni naik. Tapi Adam tak endahkan dan dia teruskan perjalanan dia untuk pulang ke rumah. Sampai kat rumah, Adam terdetik nak baca ayat kursi. So dia pun baca. Bila lepas saja dia baca ayat kursi tu, dia bau bangkai.
Adam cerita kat aku yang bau dia macam bau bangkai tikus yang sangat busuk dan cucuk hidung. Tapi Adam time tu dia fikir positif lagi, and dia mungkin fikir mungkin ada tikus yang mati dekat area tempat dia parking kereta. Sampai dalam rumah, Adam pun buat apa yang Ika suruh, which is call Ika. Ayat pertama Ika keluarkan adalah, awak okey tak? So Adam pelik lah, kenapa tanya macam tu? So Adam tanya balik, kenapa? Okey je, Alhamdulillah. And then guys, masa ni lah yang baru Ika cerita segala-galanya. First, waktu diorang lepak dekat taman tu, Ika nampak ada satu makhluk yang berbungkus duduk di tepi tugu tu. Makhluk tu badan dia berdiri ke arah diorang, macam memandang Ika dan Adam. Mula-mula Ika cakap dia tak nak endahkan, tapi benda tu makin lama makin dekat. So time tu lah Ika ajak Adam untuk gerak daripada taman tu. Sebenarnya Ika ni dia cuba lari daripada makhluk tu, tapi Ika nampak benda tu kejar diorang, dan tiba-tiba benda tu ada dalam kereta Adam. Masa itulah Ika ajak Adam untuk pergi ke kawasan istana yang sunyi. Tujuan Ika untuk ajak Adam lalu situ adalah untuk hantar balik benda yang ada dalam kereta diorang tu. Sebab benda tu cakap dengan Ika, aku nak balik rumah aku dekat istana. bila diorang dah habis pusing kawasan istana tu, benda tu pun hilang, gaib daripada belakang kereta. And Ika pun tak nampak dah benda tu. Waktu Ika turun dari kereta and dia pandang Adam, dia nampak makhluk tu terbaring di atas kereta Adam. Sebab itulah time tu Ika suruh Adam call dia bila dah sampai, sebab Ika tak nak benda tu kacau dia. And Ika sendiri dah cakap dengan benda tu supaya jangan ganggu Adam. And then Adam cerita pasal bau daun pandan. Then Ika bagi satu ilmu kepada Adam, which is, aku pun tak tahu di benda ni betul ke tidak. So kalau ada yang tahu, Ika cakap yang kalau benda ni berbungkus, dia akan berbau daun pandan. Dan kalau benda tu berterbangan dan rambut panjang, dia akan bau bunga meluh. Dan bila bau dia wangi, means dia dekat. Dan bila bau dia busuk, means dia jauh. Means masa Adam drive, benda tu ada dekat atas bumbung kereta dia dan masih ikut dia pulang ke rumah. Dan mungkin masa Adam baca ayat kursi, benda tu dah lari tinggalkan dia. Okay, itu je untuk kisah video kali ni. Okay, jangan lupa subscribe dan like video ni kalau korang suka, dan jangan lupa share.